Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya antara orang yang merasakan studio headset ni adalah biasa-biasa saja. Bila saya test Sennheiser yang harga dia plus minus 2,000 macam tu, saya dengar dia punya audio quality, saya macam gini je. Saya tak nafikan yang saya punya personal preference ialah lebih ke arah bass. Saya suka satu headset yang mampu bagi kepada kita bass yang kuat, bass yang punchy. Saya suka headset-headset yang macam ni lah. Tapi lepas saya test Maono AU MH601 ni, saya punya persepsi tu sedikit berbeza. Persepsi terhadap studio headset lah. Saya rasa yang Maono MH601 ni lagi bagus compare dengan Sennheiser yang saya pernah review sebelum ni. Nanti saya cerita dengan lebih detail dan saya percaya kalau anda tonton video ni dari awal sampai akhir, anda akan faham perbezaan antara gaming headset dengan studio headset. Dia bukan sekadar review untuk Maono MH601, tapi saya akan cerita dengan lebih detail apa tu studio headset, apa itu gaming headset secara visual. Bukan sekadar membebel macam ni, tak. Tapi secara visual supaya anda dapat faham dengan crystal clear, orang putih kata. So, anda bersama saya, Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia tu. Jom! Okey, sebelum saya tunjukkan perbezaan antara gaming headset dan juga studio headset, saya nak cerita dulu kepada anda Maono AU MH601 ni. Memandangkan yang Maono AU MH601 ni ialah sebuah studio headset, jadi dari segi design tu dia tak ada fancy RGB bagai, dia tak ada gaming touch, dia lebih ke arah minimalis agar nampak lebih premium lah. Material yang dia guna untuk sambung antara headband dan juga ear cup tu dari plastik, tapi finishing yang dia buat tu ala-ala rubberized gitu. Memang clean habis lah. Dan atas headband ada tulisan Maono berwarna putih. Dekat penyambung ni ada indikator right or left. Sorry to say, tulang headband dia dari plastik. So, jangan guna lasak-lasak nanti patah. But ear cup dia memang fleksibel. Kita boleh buka, tutup supaya senang untuk kita simpan dalam beg lah. Dekat belakang ear cup ada logo Maono warna putih juga. Bukaan ear cup dia jenis bulat dengan ear pad jenis PU leather yang agak lembut. Earpad Maono MH601 ni tebal. Kalau kita pakai, memang telinga kita ni tak akan tersentuh lah dengan dinding driver dia. Cuma bukaan ear cup dia ni kecil, diameter 4.5mm sajalah. Telinga saya dalam kategori yang besar sebenarnya. So, bila guna memang jadi sardin habis kat dalam ear cup tu. Alang-alang dah sentuh part ni, saya nak cerita teruslah tentang comfortness atau keselesaan Maono MH601 ni. First of all, dari segi pressure earpad tu yang ni memang best. Memang selesa, soft gila kot. Tapi disebabkan ear cup dia jenis close back, so bila kita guna lama-lama memang kita akan rasa panas, rasa haba dekat telinga kita. Yang lagi tak best tentang Maono MH601 ni, ear cup dia ni berat Jadi bila kita pakai, ear cup dia ni seolah-olah tarik headband ke bawah hingga kita rasa tekanan dekat kepala kita. Memang tak best lah. So, kita kena buka sikit dia punya headband ni supaya kepala kita tu tak tersentuh dengan dia punya headband. Masalahnya, bila kita buat macam ni, dia akan bergoyang-goyang sikit. Jadi, kita tak boleh nak gerak kasar-kasar lah. Salah satu benda yang best tentang Maono MH601 ni ialah mekanisme bukaan headband dia. Dia pakai jenis clip dan dekat dia punya penyambung headband dan juga ear cup ni ada level-level dia. So, senanglah untuk kita balancekan antara bukaan belah kiri dan juga bukaan belah kanan. Alright, untuk maklumat anda yang Maono MH601 ni dia tak ada mikrofon. Even mana-mana studio headset saya tak jumpa lagi lah yang ada mikrofon. Cuma dekat ear cup dia ni ada port audio jack 2.5 dan audio jack 6.35. 2.5 ni untuk kita cucuk dekat PC kita, dekat smartphone ataupun laptop. Manakala untuk 6.35 ni untuk cucuk ke deck ataupun sound system yang lebih proper lah. Since saya tak ada deck, so saya tak boleh nak test Maono MH601 guna audio jack 6.35.
6.35. Tentang kabel dia ni jenis plastik, bukan braided. Dia ada bagi kepada kita dua converter dari 2.5 ke 6.35. Dan kabel dia ni jenis bergulung-gulung. Maybe untuk kita tarik dia panjang-panjang lah. Okey, sekarang saya akan cerita bab audio Mauno MH601 ni, dan dalam masa sama saya akan kongsikan dengan anda perbezaan antara gaming headset dan juga studio headset. Kita punya audio ni kan, kalau kita dapat bahagikan dia punya detail-detail tu kepada beberapa kategori, kita akan dapat bahagikan dia kepada 3, ataupun kita panggil dia sebagai spectrum frekuensi lah. So kita ada low yang paling bawah punya, lepas tu kita ada yang pertengahan yang mid punya, lepas tu kita ada yang high. So low ni normally kita refer kepada bass, manakala untuk mid dan juga high ni kita refer kepada treble lah. Untuk faham dengan lebih jelas apa tu low, mid dan juga high, even apa tu treble, apa tu bass, apa cerah, saya sediakan satu link dekat bawah. Anda boleh download equalizer dekat situ dan anda boleh main-main. Dia punya low macam mana, mid macam mana, high macam mana. By that anda akan dapat apa yang saya cuba sampaikan ni. Okey, perbezaan yang paling besar antara gaming headset dan juga studio headset ni, studio headset kita boleh tarik every single detail yang ada di dalam audio tu. Kita boleh keluarkan dia punya detail. Jadi untuk faham apa yang saya maksudkan dengan tarik ke semua detail yang ada dalam audio tu, saya kena tunjuk kepada anda proses color grading. Okey, software yang saya sedang tunjuk kepada anda sekarang ni ialah Adobe Premiere Pro 2020. Ini adalah software yang saya guna untuk edit video lah. Dekat sini saya dah masukkan dua klip. Satu klip yang warna dia macam ni dan satu klip lagi warna dia macam ni. Kalau anda compare klip ni dengan klip yang satu lagi ni, klip ni dia lebih cantik. Warna dia lebih terang, hijau dia pun hijau yang betul. Manakala klip yang satu lagi ni warna dia lebih pucat, kita kata lebih dull lah sebenarnya. So ini adalah klip yang saya record menggunakan kamera biasa. Saya tak ada edit, tak ada ubah apa-apalah. Image ni anda akan dapat bila mana anda guna kamera yang ada dekat smartphone anda, ataupun kamera yang automatic, yang default setting tu, anda akan dapat image yang macam ni lah. Which is kita boleh tengok image yang macam ni kita dah tak perlu edit. Even kalau kita nak edit dia, katakan saya nak tambah kontras dekat sini, dia punya warna tu akan rosak. Sekejap. Anda boleh nampak tak? Warna dia macam biru dekat belakang ni, makin biru. Lepas tu saya tambah lagi dia punya shadow. Saya tarik lagi dia punya shadow. Dia akan jadi kontras gila. Hingga detail-detail yang ada dekat pokok ni pun boleh hilang sebenarnya. So kita reset, anda boleh nampak. Okey, sekali lagi katakan saya naikkan dia punya exposure. So anda boleh nampak macam detail-detail yang ada dekat langit dalam video ni dia akan hilang Tapi kita cuba tengok klip ni. So klip ni saya record menggunakan color profile PP7 ataupun kita panggil S-Log lah. So ini ialah, kita boleh anggap sekarang yang first klip ni, ini ialah gaming headset, yang mana dia dah datang dengan satu setting yang kita kata padu lah sebenarnya. So yang satu lagi ni dia kita boleh anggapkan dia sebagai studio headset, yang mana warna dia ni lebih pucat, dia kosong. Tapi dengan warna ni kita boleh tarik keluar. Katakan kita nak tinggikan lagi exposure pun boleh. Lepas tu kita main dengan dia punya highlight. Nampak tak? Dia tak hilang dekat tengah-tengah tu. Shadow kita boleh tinggikan lagi. Kemudian macam sekarang, okey, warna hijau dia tak secantik warna hijau ni. Jap kita cari gambar katak tu. By right ada lah katak tu. Jap, katak, oh katak, kenapa engkau katak? Jap, katak. Oh sini. So katak dekat sini saya dah rendahkan. So anda boleh nampak tak? Dia punya highlight dekat sini, dia punya kepala ni pun hilang Ni katak kan? Saya pun tak nampak sekarang. Okey, so kita cari katak yang sama. So anda boleh nampak warna dia lagi clear lah sebenarnya. So katakan kita nak tambah, sebab hijau katak dekat sini tak sama dengan hijau katak dekat sini. Hijau dekat sini lagi cantik sebenarnya. Kita pergi dekat video klip ni, kita pun boleh tambah dia punya saturation. So warna dia jadi lagi cantik, warna dia jadi lagi clear lah. So apa yang kita dapat faham dari analogi yang saya buat ni, dia actually quite complicated. Maybe anda kena tonton video ni 2-3 kali lah untuk faham apa yang saya cerita ni. Sebab saya punya penerangan pun maybe ada kekurangan juga. Apa yang kita dapat faham sekarang, kalau kita tengok kepada klip yang pertama ni, klip ni dia dah hias dia dah ada warna-warna dia. Sama juga dengan gaming headset, dia dah dibaiki. Dia dah ditinggikan dia punya bahagian low supaya bass dia lebih kuat, lebih punchy. Lepas tu bahagian treble maybe tenggelam sikit disebabkan low tadi tinggi kan. So itu adalah gaming headset. Kita tak perlu ubah apa-apa dia punya audio tu. Bila kita pasang plug and play, itulah yang kita dapat. Kalau shock lah. Kalau tak shock, tak shock. Dia macam tu. Manakala untuk studio headset, macam gambar yang saya tunjuk
tunjuk kepada anda ni, dia lebih dull, dia lebih pucat, dia macam kosong. Kita tengok pun macam, mula-mula kita tengok macam tak ada nafsu pun dekat dia. Tapi kalau kita pandai keluarkan warna hijau dia, kita pandai keluarkan warna biru dia, ataupun kalau untuk audio tu, kita pandai naikkan dia punya low tu, frekuensi low dengan sangat detail. Lepas tu kita rendahkan dia punya mic, kita pandai alter sendiri. Yes, studio headset memang padu gila lah. So, atas dasar tu, saya prefer MH601 dari Mauno ni compare dengan Sennheiser yang harga RM2,000 Malaysia yang saya pernah review sebelum ni. Maybe anda akan rasa kontradik sikit. Yelah, habis cerah. Tapi habis cerah cakap, kalau headset tu dia dull, maksudnya dia pucat macam tu, dia punya audio tu biasa-biasa sahaja, dia makin bagus. Saya tak nafikan. Betul. Bila audio yang dia dapat bagi kepada kita tu balance, dia punya mid, low dan juga high tadi balance, so kita dapat keluarkan potensial sebenar dia. Masalah dia sekarang ialah saya tak pandai keluarkan benda tu. Saya faham konsep dia macam mana, teori dia macam mana. Tapi untuk saya edit sendiri, main dengan equalizer untuk dapatkan satu audio yang mantap untuk saya tak pandai. So, kalau saya beli Mauno ni, dia dah adjust sikit lah. Dia dah adjust sikit compare dengan Sennheiser yang harga RM2,000 Malaysia tu. Yang mana dia punya adjustment tu kena dengan diri saya, dengan personal preference saya. Saya suka audio yang balance, walaupun dia tak ada punchy punya bass, tapi dia punya bass tu real orang kata. And dia tak tenggelamkan bahagian mid dan juga high dia. Seriously, headset ni balance. Anda nak guna untuk layan lagu, saya 100% recommend kepada anda. Anda akan rasa wow dengan dia punya audio quality. Untuk gaming, walaupun dia tak ada bass yang panci-panci untuk bagi masa tembakan tu, tapi dia berfungsi dengan bagus. Stereo dia pun ada, kita dapat detect enemy belah kanan kiri dengan bagus. Cuma dari segi audio positioning dia tak dapat bagi yang precise compare dengan 7.1 virtual surround punya headset lah. Dan saya guna headset ni untuk monitor audio dekat Adobe Premiere saya. Apa yang saya dengar dekat software tu, itulah yang anda akan dengar dekat YouTube. Sebelum ni, bila saya guna earphone ke, saya guna headset ke, bila saya dengar dekat Adobe Premiere, bunyi dia macam okey dah, background music macam dah tenggelam sikit compare dengan suara saya. Tapi bila saya upload dekat YouTube, tengok background music dia, ya Allah, lagi kuat dari suara saya. Tapi bila saya guna Mauno MH601 ni, masalah tu tak berlaku sebab apa yang saya dengar dekat Adobe Premiere, itulah yang anda akan dengar dekat YouTube. Saya recommend gila anda beli Mauno MH601 ni. Masa saya tahu harga dia just 199, saya macam mind blown sikit. Sebab studio headset, anda tahu harga dia tak murah. Audio Technica harga dia 400, 500, 600 ringgit yang Syakir guna tu kan. Lepas tu Sennheiser, anda pun tahu harga dia 2,000, 8,000, 12,000 pun ada babe. So, saya recommend gila kalau anda ni anda nak satu audio yang bagus gila, lepas tu anda dah ada anda punya separated separated mic, anda boleh beli Mauno MH601 ni. 100% recommend kepada anda. Kalau anda berminat, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Bereboh, jumpa lagi.